Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Hari ini saya akan kongsikan satu adab yang mana ramai di antara kita semua ni yang abaikan adab ini, iaitu satu adab daripada adab-adab kita bersaudara, kita berukhuwah sesama muslim, iaitu adab supaya menjaga hati saudara semuslim kita. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul li'ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzawu bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Maksudnya, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, yang lebih benar. Sesungguhnya innasyaitana yanzawu bainahum, sesungguhnya syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan antara mereka. Innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina, sesungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Ya, antara intipati daripada ayat ini adalah pesan guru saya, iaitu Allah menyuruh kita apabila kita berbicara sesama kaum muslimin supaya kita bercakap dengan lebih beradab, lebih berlapik, lebih bersopan santun. Kerana apa? Kalau kita cakap tanpa berlapik, bersopan santun, percakapan yang biasa ni, syaitan boleh hasut telinga si pendengar tersebut supaya dia menyangka buruk kepada kita, padahal kita cakap biasa. Ya. Jadi antara caranya adalah kita memanggil saudara semuslim kita. Bagaimana? Panggilan dengan panggilan yang mulia. Kalau seseorang tersebut dia ni terkenal sebagai seorang ustaz, maka kita panggillah ustaz. Contoh, kalau dia ni datuk, kita panggil datuk, walaupun dia ni macam member baik kita, ya, dia dapat datuk, kita tak dapat datuk, maka kita panggil sahaja datuk. Ini antara adab. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada semasa zaman Rasulullah ada pembesar-pembesar daripada kaum musyrikin yang masuk Islam ataupun belum masuk Islam. Rasulullah panggil mereka dengan panggilan yang mulia. Rasulullah memuliakan mereka walaupun mereka ni pembesar, walaupun mereka ni musyrik, tapi mereka ni pemimpin kaum mereka, puak-puak mereka. Rasulullah panggil dengan panggilan yang mulia, ya. Jadi kalau dia ni ustaz, kita panggil ustaz. Kalau dia ni pakcik, ya, nampak dia macam putih sikit ke, nampak macam pakai kopiah, kita panggil tuan haji, walaupun boleh jadi dia belum haji lagi. Kerana apa? Bila kita panggil macam tu, insya-Allah dia akan merasa kita ni macam hormat dia, ya. Kalau dia ni nampak dia suka mengajar, ya, ataupun pencen ke, kita panggil dia cikgu, ya. Tapi tidak beradab sekiranya kita panggil seperti nama sahaja, walaupun kita tahu dia ni seorang datuk, dia ni ustaz, ataupun dia ni cikgu, kita panggil nama sahaja. Maka ini antara adab yang kurang baik. Maka syaitan akan hasut telinga pendengar tersebut. Tengok, dia tak hormat engkau, dia panggil nama sahaja. Kata guru saya, orang perempuan ni lain sikit. Orang perempuan ni macam mana? Orang perempuan ni dia suka dipanggil dengan lebih muda sebenarnya, ya. Kalau macam mana ustaz, saya tanya, kalau dia ni sama umur dengan kita panggil dia adik. Contohlah, aib pelik tu. Kalau dia ni seorang kakak, kita panggil saudari. Kalau dia ni makcik, kita panggil kakak. Kalau dia ni nenek, kita panggil makcik. Kenapa? Orang perempuan ni fitrahnya suka dia ni orang panggil dia muda, lebih muda. Dia tak suka bila orang anggap dia macam nenek dah, makcik dah, kalau dia ni masih muda lagi, ya. Saya pun pelik juga, kata guru saya, maka saya cuba praktikkanlah. Saya pernah mengaji di satu masjid, setiap minggu mengajar. Maka kebanyakan yang mengaji dengan saya ni adalah pencen-pencen kebanyakannya, ya, makcik lah, ya, makcik. Tapi saya panggil macam mana kepada mereka? Kakak semua, ya, puan-puan, kakak sekalian, saya panggil kakak. Maka nampak mereka ni seronok cara layanan saya. Maka bila saya habis kelas, kadang-kadang mereka bagi hadiah macam-macam, bagi hadiah. Bila selisih dengan pejabat, terjumpa kawan-kawan lain pun mengajar juga, makcik-makcik ni. Maka dia tanya, ustaz dapat hadiah apa pula hari ni? Tak tahulah anak murid bagi, ya. Sebab apa? Antaranya kita panggil dengan panggilan supaya mereka tak terasa hati. Ini antara
adab kita sesama kaum muslimin. Mudah-mudahan tuan-tuan cubalah panggil kawan-kawan kita, jangan panggil panggilan mengejek, botak, itu lagilah berdosa ya. Botak walaupun betul dia botak ya, kita panggillah panggilan yang terbaik supaya mereka tidak terasa hati. Syaitan tak ada peluang untuk menghasut kita, menghasut kawan kita tersebut supaya terasa hati dengan kita tersebut. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.